Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Tajuk kita hari ini ialah Perangi Dadah Hidup Sejahtera. Fokus pelajaran kita ialah untuk mengetahui cara menangani risiko daripada terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 27. Baik, kita teruskan. Kita nak kenal pasti apakah situasi yang berlaku. Karim berhadapan dengan beberapa situasi berisiko yang boleh membawanya kepada penyalahgunaan dadah. Jadi, dia mengambil langkah untuk berjumpa dengan guru kaunseling sekolah untuk mendapatkan bantuan dari guru itu. Yang berikut merupakan analisis situasi oleh guru kaunselingnya. Ini adalah gambar rajah di mana Karim bertemu dengan guru kaunselingnya. Ini adalah analisis yang dilakukan oleh gurunya. Hasil ini didapati daripada perbualan di antara Karim dan cikgu tersebut. Jadi, yang paling atas ini adalah risiko yang paling utama yang mendorong kepada penyalahgunaan dadah. Jadi, semakin ke bawah maknanya pengaruhnya semakin lemah. Yang di atas kuat, yang bawah semakin lemah. Baik, kita pergi satu persatu apakah situasi ataupun risiko yang dialami oleh Karim. Yang pertama dia kata, dia tidak mempunyai pengetahuan tentang dadah dan bahayanya kepada diri. Baik, gurunya menyimpulkan apabila dia tidak tahu tentang dadah, ia merupakan pengaruh ataupun situasi yang paling bahaya kepada Karim. Jadi, apabila dia tidak tahu bahaya dadah, bagaimana untuk dia menjauhkan daripada dirinya terhadap dadah? Bila dia tidak tahu, wujudlah perasaan yang kedua, iaitu sikap ingin tahu, seronok dan mahu mencuba benda yang baharu. Sebab selama ni dia tak tahu, dia tidak pernah rasa, tak pernah sentuh. Maka dia akan terdorong untuk mencuba. Bila dah cuba, susah nak berhenti. Sebab bila kita dah cuba sekali, kita akan ketagih dan sangat susah untuk kita tinggalkan dadah ini. Yang seterusnya, pengaruh rakan sebaya atau syarat memasuki kumpulan tertentu. Kadang-kadang apabila kita di sekolah ataupun di kawasan perumahan kita, kita selalu bersendirian. Jadi kita lihat orang yang cuba hisap dadah ataupun kumpulan-kumpulan yang ada. Jadi kita terasa ingin masuk dalam kumpulan tersebut. Kita nak juga rasa seronok macam mereka. Sedangkan yang mereka lakukan itu adalah perkara yang tidak baik. Dengan dadah bukan jalan penyelesaian. Dengan dadah bukan untuk kita rasa seronok. Tetapi dia membawa kita kepada bahaya. Bahaya kepada apa? Bahaya terhadap penyakit, terhadap sesuatu yang tidak dapat kita gambarkan. Bagaimana perasaan apabila seseorang itu telah ketagih dengan dadah. Akan berlakulah nanti halusinasi ataupun perasaan takut secara tiba-tiba. Itu adalah kesan daripada dadah yang mana ia merosakkan otak kita daripada berfikir secara waras, berfikir secara normal. Maknanya kita seolah-olah nampak seperti mayat hidup, macam orang gila. Yang seterusnya ialah pengaruh persekitaran. Mungkin di kawasan tempat tinggal anda ataupun di kawasan berdekatan dengan anda ada terdapat kumpulan-kumpulan penagih dadah. Jadi anda janganlah berani untuk mendekati kawasan tersebut sebab mereka akan cuba mengajak anda. Penagih dadah akan cuba mengajak orang lain untuk menjadi seperti mereka. Dia akan cakap lah, ni bagus ni. Ni boleh buat kita seronok. Boleh lupakan masalah kita. Boleh selesaikan masalah kita. Sedangkan dia tak tahu yang dia sekarang ni dah tak dapat berfikir dengan baik. Jadi dia cakap pun cakap benda yang tak betul.
Yang kita ni janganlah terpengaruh. Janganlah jadi orang yang tidak cerdik. Gunakan fikiran sepenuhnya. Kalaulah mereka tu seronok, bahagia, kita lihat rupa dia, kita lihat pakaian dia, cara dia bercakap. Adakah satu personality yang menarik? Kita tengok dia handsome ke? Mestilah tidak. Kita tengok pakaian dia pun dah compang camping, koyak rabak, mukanya kusam. Takkan kita nak jadi macam orang tersebut? Jadi fikirlah sebelum terkena. Kalau kita berada di sekitar mereka, jauhkan diri daripada mereka. Bimbang, kita juga akan terpengaruh dan terikut-ikut dengan tindakan mereka. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, kesimpulan daripada Cikgu Kaunseling Karim, kurang pengetahuan agama dan keruntuhan institusi keluarga. Pada mula tadi, bukan sekadar kita kena tahu sahaja tentang dadah. Dan kita kena tahu juga, dalam agama pun ada melarang kita mengambil sesuatu yang merosakkan diri kita. Kita kena jaga diri kita. Dalam agama, suruh kita jadi sihat. Suruh kita jadi kuat. Suruh kita jadi pandai. Suruh kita jadi baik. Dengan menjadi penagih dadah, adakah kita menjadi baik? Kita menjadi pandai? Okey, jawapannya tidak. Jadi dalam agama pun menyuruh kita tinggalkan perbuatan yang membawa kepada kerosakan badan. Okey, yang seterusnya, keruntuhan institusi keluarga. Okey, yang mana ahli keluarganya selalu bergaduh, selalu bertengkar, duduk berjauhan. Jadi ini adalah juga sesuatu yang mendorong kepada kita untuk mengambil dadah. Kenapa? Masa itulah nanti kita ada masalah, kita tak dapat berkongsi dengan ahli keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Mak ayah kita selalu bergaduh, ataupun adik-beradik kita bergaduh disebabkan dia menagih dadah, maka seluruh orang di sekitarnya akan terkena kesan tersebut. Kalaupun mereka bukan menagih dadah, tapi dengan keadaan tertekan yang kita sedang alami, maka kita akan tertipulah dengan kawan-kawan kita yang cuba mengajak. Kau ada masalah kan? Jomlah ikut aku. Aku ada barang ni, contohnya. Aku ada benda ni nak bagi kat kau yang boleh lupakan masalah kau, yang boleh buat kau gembira. Sedangkan kita tak tahu, sebabkan masa tu kita ada masalah, kita tertekan, kita tak dapat berfikir dengan baik, kita pun mulalah buat tindakan-tindakan yang kurang bijak, yang mana akhirnya membawa kepada kerosakan pada diri kita. Jadi berdasarkan keenam-enam risiko yang telah dianalisis, kita kena kenal pasti cara untuk kita mengelak dan menangani diri kita terhadap situasi yang berisiko tersebut. Kita lihat di sini, Karim diminta untuk menyenaraikan cara menangani situasi yang dialaminya. Ini adalah cadangannya. Yang pertama iaitu berani menolak ajakan negatif rakan sebaya. Berkata tidak pada ajakan negatif tersebut. Yang kedua, dia bagi tahu janganlah bergaul dengan remaja yang bermasalah atau orang yang tidak dikenal. Kita kena tahulah dengan siapa kawan kita, siapa kita nak berkongsi masalah. Itu juga merupakan langkah untuk kita mengelakkan diri daripada terlibat dalam dadah. Okey, di sini terdapat lagi 3 tempat kosong. Ini adalah aktiviti untuk anda. Dicuba anda fikirkan, apakah lagi tindakan yang boleh anda gunakan untuk anda menangani dan menjauhkan diri anda daripada terlibat dalam kegiatan dadah. Jika anda keliru, anda boleh rujuk semula rajah yang diberikan, apa yang boleh mengundang kepada dadah. Kemudian anda cadangkan apakah tindakan yang boleh anda buat. Baiklah, sedikit pesanan. Jagalah diri. Elakkan perkara yang boleh mendorong anda kepada dadah. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Lebih baik kita jauhkan daripada kita nak ubat sakit yang dihadapi.
Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.